Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Najia Aliyah binti Nur Azmi. Jadi hari ini, Najia akan kongsikan ataupun sebarkan kesedaran mengenai sesuatu perkara yang sangat penting. Seperti yang kita tahu, negara kita sekarang dilanda pandemik COVID-19. Selain daripada bilangan kes COVID-19 di negara kita yang semakin hari, semakin lama, semakin meningkat, kita juga sebenarnya berhadapan dengan masalah kemurungan yang dihidapi oleh masyarakat Malaysia. Kesan daripada pandemik COVID-19 ini dan hal ini semakin menjadi-jadi. Semakin lama, semakin membimbangkan masalah kemurungan ini. Jadi, masalah kemurungan ini perlulah diatasi dengan segera. Jadi, pada hari ini, Najia akan kongsikan serba sedikit pengetahuan, info ataupun ilmu untuk anda semua berkenaan kemurungan ataupun lebih dikenali oleh masyarakat kita sebagai depresi. Jadi, apa itu kemurungan? Sebenarnya semua orang tahu apa itu kemurungan, tapi tak semua orang faham apa itu kemurungan, apa maksud kemurungan. Jadi, kemurungan adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan orang yang menghidap itu merasa sedih dalam tempoh yang agak lama dan berpanjangan, berasa letih, ketiadaan tenaga dalam diri, cepat rasa marah ataupun senang berubah mood, serta hilang minat dalam melakukan aktiviti seharian yang biasa orang itu lakukan hari-hari. Masalah kemurungan ini juga boleh berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Dan perkara ini jika tidak diambil langkah awal ataupun diatasi dengan cepat, perkara ini boleh memakan masa berlanjutan sehingga berbulan-bulan, malah lebih teruk berlarutan sehingga bertahun-tahun untuk disembuhkan. Masalah kemurungan ini juga boleh dihidapi oleh sesiapa sahaja, tak kira umur, tak kira bangsa, tak kira jantina, tidak kira siapa pun anda, apa pangkat anda. Semua orang boleh berisiko untuk menghidap kemurungan. Jadi, apa yang menyebabkan seseorang itu mengalami kemurungan? Pasti ada faktor, kan? Jadi, faktor yang menyebabkan kemurungan adalah disebabkan oleh stres yang berlebihan, persepsi kita terhadap diri kita sendiri. Sebagai contoh, kita mungkin rasa kita tak sempurna, kita tak cukup bagus, kita tak macam orang lain, ataupun persekitaran yang tidak tenang. Sebagai contoh, mungkin berhadapan dengan masalah keluarga yang sering bergaduh, masalah tidak ada hubungan yang baik dengan rakan di tempat kerja. Selain itu, kehilangan orang yang tersayang juga merupakan salah satu faktor ataupun punca bagi masalah kemurungan. Jadi, sekarang saya akan ceritakan daripada segi sains pula. Dari segi sains, dari aspek sains, kemurungan boleh terjadi. Salah satunya disebabkan oleh ketidakseimbangan bahan kimia dalam otak, ataupun nama saintifiknya lah yang dipanggil sebagai neurotransmitter serotonin dan neuroporphyrin. Jadi anda boleh Google maksud saintifik ni dengan lebih lanjut. Jadi macam mana kita nak kenal pasti orang yang murung ni? Mesti orang tu tunjukkan gejala, tunjukkan tanda kepada kita yang dia sedang mengalami masalah kemurungan, kan? Jadi antara gejala kemurungan ialah kurang daya tumpuan atau ingatan. Sebagai contoh, dia sukar untuk fokus dalam kelas ataupun sukar untuk fokus melakukan kerja di tempat kerja, mudah berasa cemas ataupun fobia, resah, dia macam menggeletar macam tu, kan? Sukar untuk membuat keputusan, sentiasa berasa letih dan tak bertenaga. Kita nampak orang tu macam lesu je. Dan mempunyai rasa ataupun pernah menyatakan hasrat ingin membunuh diri, pernah berfikir ke arah untuk membunuh diri. Jadi jika anda semua yang tengok video Najia ni perasan mengenai gejala-gejala ni pada diri seseorang, anda boleh mengambil langkah awal untuk menjadi pendengar yang baik buat mereka, ataupun memberikan pendapat ataupun memujuk mereka untuk berjumpa dengan orang yang lebih pakar untuk menjalani rawatan, seperti berjumpa dengan kaunselor untuk mendapatkan khidmat kaunseling, berjumpa dengan pakar psikiatri
psikoterapi, ataupun boleh menjalani terapi elektrokonvulsif dan mendapat ubat antidepresan, yang mana semua rawatan ini sedikit sebanyak mampu menyembuhkan pesakit yang menghidap masalah kemurungan. Tak semestinya kita pergi ke hospital sakit jiwa tu kita gila. Kita cuma ingin mendapatkan rawatan supaya pada masa akan datang seseorang itu akan mendapat hidup yang lebih berkualiti. Tapi jika anda sendiri rasa anda mempunyai gejala yang anda mungkin mengalami kemurungan, anda perlulah, seperti saya cakap tadi, meminta nasihat pakar. Itu benda yang paling penting. Ataupun anda boleh buat sesuatu yang anda suka, melakukan hobi anda, ataupun rehatkan diri anda daripada perkara yang rutin. Adakan masa untuk diri sendiri seperti tengok movie, seperti beriadah, ataupun buat aktiviti yang mengeluarkan rasa stres anda. Penuhi masa anda dengan benda-benda yang menyeronokkan dan berfaedah, serta elakkan diri anda daripada bersendirian. Semua orang sewajarnya perlulah buang mindset ataupun persepsi yang negatif mengenai kemurungan ini, dan masalah kemurungan ini sebenarnya tidak sewajarnya dipandang enteng oleh masyarakat. Semua orang perlu sedar dan perlu mengambil tahu, perlu mengambil benda ini penting, bahawa kemurungan bukanlah benda yang biasa-biasa. Kesannya terhadap ekonomi, terhadap sosial itu sangat besar. Jadi saya harap selepas anda semua tengok video Najia ni, anda semua akan lebih mengambil berat tentang orang sekeliling, tentang diri sendiri juga, dan juga lebih berjaga-jaga dengan petanda kemurungan yang mungkin kita boleh nampak pada orang lain. Kongsikan apa yang anda semua sedang hadap, masalah ataupun kegusaran dalam hati, dalam minda kita dengan orang lain. Sedikit sebanyak mungkin orang tu dapat meringankan beban yang dipikul dengan cara bercerita, dengan cara berkongsikan apa yang kita rasa semua. Jadi, ingatlah semua, mencegah itu sebenarnya lebih baik daripada mengubati. Jangan nasi dah jadi bubur, barulah kita nak take action. Jadi, semoga anda semua berada dalam keadaan baik-baik sahaja. Jaga diri, jaga SOP. So, itu sahaja daripada saya.